Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni pada ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, dalam membincangkan tajuk berkaitan dengan kitab zakah. Kitab zakah. Tuan-tuan macam Allah, kita semalam kita dah sampai pada zakat, kita dah masuk zakat an-naqd, iaitu zakat emas dengan perak. So pagi ini kita nak sambung tajuk nisab bagi emas, untuk kita berapa banyak emas baru kita boleh keluarkan zakat. Kita baca apa yang disebut dalam kitab ini oleh muallif rahimahullah taala. Pertama sekali dia kata nisab. Apa dia nisab? Orang kata nisab ni apa dia? Nisab ni tuan-tuan mati Allah satu ukuran batasan syar'i yang berkaitan dengan hukum. So nisab, harta berharga, adalah batasan ukuran yang mana apabila telah mencapainya maka seorang itu telah layak ataupun wajib melaksanakan pembayaran zakat. Haul pula cukup setahun. Haul tu maknanya setahun, dia kata kan. Kiraan setahun. Bila dia start memiliki emas, dia kata kan, dan dia kira untuk tempoh masa setahun lamanya. Dengan kata lain, nisab ni tuan-tuan mati Allah adalah ukuran apabila seorang memilikinya maka dirinya dianggap sebagai orang yang kaya lah. Dan bila kaya ni wajiblah dia keluarkan zakat apabila mencapai setahun. Diwajibkan zakat emas dan perak apabila telah mencapai nisabnya. Nisab ini berbeza-beza sikit kalau kita lihat daripada apa yang disebut dalam kitab Ad-Din Al-Khalis oleh Syekh Mahmud Khitab. Dia kata 1 dinar bersamaan dengan 4.44 gram. 4.44 gram. So ada dan dia menyatakan bahawa mithqal itu adalah sama dengan 4.4 gram sebagaimana yang dinyatakan banyak bank Islam. Dalam ukuran yang lain, ukuran Mesir, ukuran asing contohnya, ada setengah-setengah tempat dia letak 1 dinar bersamaan dengan 4.8 gram. Ada juga ukuran Iraq, dia letak 5 gram. Walaupun perbezaan ini, walaupun terdapat perbezaan, tetapi tidaklah menjadi masalah besar, katakan. Sebab kita pun tak boleh nak dapat actual berapa 1 dinar yang ada pada zaman Nabi SAW. Nah, jadi tuan-tuan mati Allah, di Malaysia kita biasa yang ada hari ini yang banyak di pasaran, yang koin emas betul 1 dinar itu beratnya adalah 4.25 gram. 4.25 gram. Itu yang masyhur lah. Kita kat Malaysia ni biasa gunakan 4.25. Jadi seorang itu nak mengeluarkan zakat emas, makanya dia seperti ukurannya ialah seperti mana disebut dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencapai 1 tahun,
maka di dalamnya 5 dirham, dan kamu tidak memiliki sesuatu daripada itu hingga kamu memiliki sebanyak 20 dinar. Kalau emas 20 dinar, maka di dalamnya setengah dinar, dan yang lebih lagi adalah sesuai dengan ukuran itu. Jadi kalau kata 4, kalau dinar itu 20 dinar, maka barulah seorang itu kena ataupun wajib mengeluarkan zakat. 20 dinar kali dengan 4.25 bersamaan dengan 85 gram. 85 gram. Jadi adanya 85 gram itu, maka wajib dah bayar zakat. Dan zakat perniagaan, zakat zakat pendapatan, dan juga zakat yang dipanggil zakat simpanan. Khususnya zakat simpanan lah. Sekarang kita tak ada orang tak ada simpan emas pun, ramai yang tak ada simpan emas kan, tapi ramai orang yang simpan duit. So simpanan pun diambil menggunakan ukuran emas, ya katakan. So 85 gram bersamaan hari ini lebih kurang dalam nisab yang dinyatakan oleh pejabat zakat dalam 23,000 plus, ya katakan. 23,000 plus. Jadi dalam Allah, kalau simpanan itu ada melebihi daripada 23,000, maka wajiblah dia bayar zakat sebanyak mana Ustaz? Sebanyak 2.5%. Bukan 25%, 2.5. 2.5%. 2.5% saja. Maknanya kalau 23,000 tu kena kira lah, ya katakan 2.5% daripada 23,000 plus. Jadi barulah kita kata duit itu dikeluarkan. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala untuk perak pula. Untuk perak kalau tadi untuk emas tadi, kalau setengah tempat dia letak 4.4. So 4.4 darab dengan 20 dinar. Ada setengah tempat dia letak 4.8, maka dia letaklah 4.8 kali dengan 20. Kemudian ada setengah tempat letak 5. Macam Iraq kan, dinar Iraq, dia letak satu koin dinar itu bersamaan dengan 5 gram. So 5 kali 20 dan 20 kali 5, maknanya dah 100 gram. So berbeza-beza. Sebab tu tuan-tuan akan lihat zakat emas tu, dia setengah-setengah negara tidak sama, katakan, buat melihat kepada nilaian emas ataupun berapa nilai satu koin. Barangkali boleh berlaku begitu. Sebab kita lihat tadi, kalau Iraq ukurannya lain, setengah-setengah negara asing ukurannya lain, dan di Mesir ukurannya lain, katakan. Kita di Malaysia yang makruf ialah 4.25, katakan. Bagaimana ukuran perak? Perak nama Allah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan tadi, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 dinar bersamaan dengan 200 dirham. 200 dinar bersamaan dengan 200 dirham. Hari ini nama Allah Subhanahu wa taala 200 dirham ataupun 1 dirham, dalam kitab ni mungkin ada kesilapan, mungkin typo ke, saya tak pasti. Diletak 1 dirham samaan dengan 12.3 gram. Dia silap dalam kitab ni lah. Dalam kitab ni mungkin kalau ada siapa mempunyai kitab yang sama, Al-Mu'tamad ni, fiqh Imam Syafi'i dan terjemahan, dia mungkin silap. Dia kata 1 dirham, dia kata bersamaan dengan 12.3 gram. Maka kalau 200 gram sama dengan 624 gram. Tak, kalau tuan-tuan darabkan 12.3 gram darab dengan 200, mencecah 2,000 lebih. Jadi ada kesilapan dekat dalam kitab ni, dari segi angka tu mungkin typo ke, wallahu a'lam. Jadi yang sebenarnya dalam Allah Subhanahu wa taala ialah 1 dirham yang kita masyhur dekat Malaysia ni ialah lebih kurang 2. Tadi berapa tadi?
satu dirham bersamaan dengan 2.975. Tu yang masyhur. Kita kat Malaysia ni satu dirham bersamaan dengan 2.975 kali dengan 200 dirham, maka bersamaan dengan 595. 595. Kalau kita lihat dalam apa yang disebut dalam kitab ni, 200 dirham bersamaan dengan 624 gram. 624 gram kalau dibagi dengan 200, lebih kurang dalam jumlahnya ialah 3.12. Saya rasa ni dia tersilap tulisan tu, sepatutnya 3.12, tapi dia mungkin typo kat sini jadi 12.3. Maknanya mungkin ada angka kan, daripada Arab ke Melayu ke, mungkin nombor tu jadi silap ke. Ini kadang-kadang nombor Arab ni dia kena baca betul-betul. Ada kan, daripada 4, contohlah ada satu kesilapan dulu berlaku. Dia 4, berat dia 4 kilo lebih. Datang 4 point berapa, 4.230 macam itulah, ikut 203 ke macam tu. Datang kita bila terjemahkan kepada bahasa Melayu, kita tukarkan nombor tu kepada kod Melayu, ada dia jadi 300 kilo lebih. 300 kilo lebih. Contoh yang berlaku ni, pedang Nabi, dia katakan Zulfaqar tu beratnya berapa ratus kilo. Rupanya silap angka tu, angka Arab dia tulis 4.18 macam tu, tapi bila tukar kod Melayu tu, dia jadi terbalik tu. Yang ratus tu dulu baru 0.4 ni katakan. Jadi kesilapan salah mana tu, berat tu tentang senjata pedang berat 300 kilo. Dia bukan dia berat beratus-ratus kilo kan, katakan. Tapi setengah orang dia percaya Nabi tak apa, mungkin ada ada kemampuan yang lain daripada orang manusia biasa. Tapi benda tu syibih mustahil, katakan. Rupa semak dalam, tengok balik dalam buku Arab yang asal, makna tulisan asal buku Arab, rupanya berlakunya kesilapan angka itu. Macam inilah mungkin macam ni katakan. Asal patutnya, kenapa macam mana kita boleh tahu kesilapan ini berlaku? Dia letak 12 macam sebab dia kata 200 dirham bersamaan, ayat lepasnya 200 dirham bersamaan dengan 624 gram. Kalau 12.3 kali dengan 200 bersamaan dengan 2000 lebih. Ada 2000 lebih, katakan. Tapi muallif ni kata, saya bacakan ayat ni, 1 dirham, dia tulis 1 dirham bersamaan dengan 12.3 gram. Maka 200 dirham bersamaan dengan 624 gram. Mustahil lah, jadi kiraan tu tak betul lah. Jadi cuba tuan-tuan, 624 gram bagi dengan 200, maka dia bersamaan dengan 3.12, katakan. 3.112 kan. Jadi kesilapan kat sini, error kat sini adalah nombor ni lah, katakan. Ini bahaya kadang-kadang Arab, nombor Arab bila kita tukar kepada sebab kita Arab, kita akan baca daripada kanan ke kiri, katakan. Kita akan baca daripada kiri ke kanan, tu yang jadi bertukar. Ini jadi bertukar. Wallahu a'lam. Ini mungkin berlaku. Jadi kalau berbezalah. Kalau kita satu dirham bersamaan dengan 2.975, 975, kita kalau setengah tempat 3.12 ataupun 3.12, setengah tempat dalam mata Allah. Lepas tu tak sama, kiraannya tidak sama. Wallahu a'lam. Nah, jadi dalam mata Allah Subhanahu wa taala, 200 dirham, kalau kita cek hari ni, harga satu harga hari ni, siapa biasa main beli
duk main koin-koin perak dengan emas ni? Ada pengalaman ke kan? Ada tak? Siapa ni? Tak ada. Kok lah nak kata. Dia lebih, kita kata, seingat saya lah, dia katakan harga harga dirham hari ni bersamaan dengan 22 ringgit satu dirham. 22 ringgit satu dirham. Kalau kita lihat zaman Nabi, dia letak satu dinar bersama 20 dinar bersamaan dengan 200 dirham. Dia sama je nilai yang dia kata. 20 dinar bersamaan dengan 200 dirham. Tapi hari ini 20 dinar dengan nilaian harga sekarang lah, emas sekarang ni, 200 dinar tu 20 dinar dah mencecah 23,000. Tapi kalau 600 dirham tak capai lagi. Tak capai harga 23,000 tu. Kalau kata nilai satu dirham bersama dengan 22 ringgit, kalau darab dengan 300, bawa darab dengan 600 berat 625. Kita ambil 625 kan berat ni, ataupun ambil 600, kita ambil 600 lah, kata roughly, kata 600 darab dengan 22, barulah tak sampai lagi, katakan 600 darab 22 apa? Baru 13,000 kan, betul? 600 kali, bukan bagi 600 kali 22 ringgit, baru 13,200. Jadi terdapat perbezaan harga yang ketara, katakan. Kalau dulu 20 dinar memang bersamaan dengan 200 dirham. Kalau kata 200 dirham bagi dengan 20 dinar, makna zaman Nabi SAW satu dinar bersamaan dengan 10 dirham. Zaman Nabi itu satu dinar bersamaan dengan 10 dirham. Tapi banding dengan sekarang, sekarang kalau kita kata satu dinar tu dah 1,300 lebih. Ada berapa satu dinar sekarang? 1,352. Harga sekarang yang saya ingat lah 1,352. Maknanya kalau darab dengan 20 dah mencecah sampai 27,000. Mungkin nisab sekarang mungkin berubah ke saya, tapi yang latest yang saya tahu dalam 23,000, katakan anda. Itu yang mungkin harga emas pun tukar-tukar, tak sama. Kalau ikut pasaran sekarang yang latestnya 1,352. Tahun depan mungkin berubah lagi lah. Mungkin berubah lagi ni nisab, katakan. Jadi kalau kata 27,000, jauh beza dengan 13,000, dekat hampir 14,000 beza. Hampir 14,000 beza, katakan. Jadi dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kita kata ada kebarangkalian kalau orang biasa main trade ataupun orang biasa main simpanan emas dengan perak. Sekarang ni kita kata perak lebih untuk jangka masa panjang akan datang, sebab dia akan kembali dengan harga yang sama seperti mana zaman Nabi SAW, satu dinar bersamaan dengan 10 dirham, katakan. Jadi tuan-tuan macam Allah, so kiraan yang dipegang ialah 200 dirham, dan juga macam Allah perak ialah 85 gram, katakan 85 gram. So seorang kalau ada 85 gram emas ataupun 624 ataupun 600 gram perak, maka wajib mengeluarkan zakat. Wajib keluarkan zakat. Dia kita kata itu nisab yang telah
ukuran yang telah ditetapkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukuran yang telah ditetapkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. So kita katakan tadi okey. Bila nilai ini katakan macam sama tadi saya sebut, setiap negara tidak akan tak sama, mungkin tak sama, mungkin sama, mungkin tak sama. Malaysia dengan Arab Saudi, dengan Mesir, dengan Iraq, mereka barangkalian ada terdapatnya perbezaan. Ada terdapat perbezaan. Tapi yang makruf dekat Malaysia ialah kita akan gunakan emas sebanyak 1 dinar 425 dan juga 1 dirham bersamaan dengan 2.975 katakan untuk 1 dirham. Maka dalam hadis Nabi SAW, hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencapai 1 tahun, maka di dalamnya 5 dirham, dan kamu tidak memiliki sesuatu daripada itu hingga kamu memiliki sebanyak 20 dinar. Maka apabila kamu telah memiliki 20 dinar dan telah selama setahun, maka di dalamnya setengah dinar, dan yang lebih lagi adalah sesuai dengan ukuran itu. Banyaklah hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa kaitan dengan nisab dan juga haul itu. Nisab dengan haul. Jawab, maka di sini teman-teman, sekiranya timbul pertanyaan, apabila seorang memiliki emas dengan perak dan salah satunya tidak mencapai nisab, kecuali apabila digabungkan dengannya yang lainnya, maka penambahan salah satu dengan yang lain apakah dapat saling menyempurnakan atau tidak. Dia ada 20 dinar dan dia ada 100 dirham, katakan. Adakah boleh digabungkan kedua-duanya dan lalu dikeluarkan zakat? Kita lihat apa yang disebut. Jawapannya, para ulama menyatakan bahawa dalam masalah ini ada persisihan pendapat di sisi ulama. Bagi ulama yang menyatakan zakat diwajibkan pada semua jenis intinya, maka tidak diwajibkan zakat pada salah satu gabungan ini. Dia kata kalau ada yang menyatakan bahawa setiap zakat itu dikeluarkan mengikut jenis tu, katakan. Kalau jenis tu tak sampai, maka tak perlu bayar zakat lah. Dia bukannya penggabungan. Bukan penggabungan nilai aset, katakan. So apabila emas dan perak tadi dia kena ikut. Emas tak sampai nisab, tak adalah. Perak kalau tak sampai nisab, tak ada lah. Tidak boleh dicampur dua tu. Sebab dia kata zakat tu atas zat, maknanya inti dia ni, maknanya kita kata pada benda tu sendiri. Kalau benda tu tak sampai, tak sampai lah. Bukan masa digabungkan boleh dikeluarkan zakat, tidak. Dengan kata lain, apabila emas dan perak dicampurkan dengan satu lain seperti tembaga ataupun nikel, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sehingga emas ataupun perak asli yang ada di dalamnya sempurna nisabnya. Sama ada emas ataupun perak itu lebih banyak daripada bahan campuran atau lebih sedikit daripadanya. Sedangkan yang menyatakan wajib zakat pada bahan logam ini menyebabkan jenisnya yang merupakan harta yang dimiliki, menyatakan bahawa digabungkan kedua-dua jenis ini apabila salah satu daripada keduanya tidak mencapai nisab, sebab kedua-duanya adalah harta yang dimiliki. Pandangan kedua dia kata boleh gabung. Boleh gabung jumlah berapa, maka keluarkan zakat. Sebab itu dia merujuk kepada harta yang dia miliki. Dan bila harta yang dia miliki, dia penggabungan itu nilainya melebihi daripada nisab, maka wajib dia bayar zakat. Apabila membeli barang, misalnya menggunakan perak, tidak sama dengan harga barang tersebut, maka dapat ditambah dan disempurnakan dengan emas yang diperlukan. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Abu Bakar telah menulis surat kepadanya untuk
Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menulis kepadanya surat yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW, iaitu dalam hal kewajipan zakat. Di antaranya yang dijelaskan itu adalah jangan dikumpulkan antara yang berpisah mengenai hal zakat itu, dan jangan diceraikan antara yang berkumpul dan melakukannya itu kerana menghindarkan sedekah atau yakni supaya menjadi sedikit atau tidak berkewajipan sama sekali. Itu ada nas daripada riwayat athar daripada ataupun apa yang ditulis oleh Abu Bakar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala boleh digabungkan emas dengan perak. Ada qaul mengikut sebahagian pandangan ulama. Hatta dalam mazhab Syafi'i lah ada. Mazhab Syafi'i juga ada pandangan yang lain, menyatakan pandangan yang kata tak boleh campur. Dia macam ni lah. Tuan-tuan, kita kata adanya bela kambing dengan lembu, katakan boleh tak digabung dua lalu menyebabkan dia kena keluarkan zakat? Setengah ulama kata mana boleh, kambing-kambing lah, lembu-lembu lah, katakan. Sebab zakat tu pada jenis kambing, jenis lembu ni tak boleh dicampur. Sebagai ulama kata tak, sebagai ulama boleh campur. Boleh campur, katakan. Tapi adalah cara dia bagaimana itu dikira oleh mana bahagian yang tertentu. Ada. Sama juga dengan zakat-zakat yang lain. Mungkin katakan di situ berlaku. Tapi kita kat Malaysia ni tidak ada yang tidak perlu pun kalau kat Malaysia lah katakan. Maknanya kalau kita lihat kepada simpanan, yes, dia ada bank, dia ada dalam Maybank ada, dalam tabung haji ada, CIMB ada, bank muamalat ada, 4-5 bank. Setiap bank tu ada 6,000 dah cukup setahun. Dalam tahun tu memang 6,000 tu kekal dalam setiap akaun tu. Maka gabungan semua akaun tadi menyebabkan dia kena bayar zakat. So boleh juga kita kata dengan nilaian emas dengan perak tadi katakan. Ada. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala untuk emas secara aktual katakan, kalau dia gabungkan daripada sudut nilai emas tadi, nilai nisab yang ditentukan zakat katakan 23,000 dan sebagainya tu, so kita akan nilai daripada duit lah, nilaian harga katakan, nilaian harga duit. Tapi kalau kita nilaian harga, nilaian pada berat 85 gram dengan ataupun 20 dinar dengan 200 dirham, mungkin harganya akan berubah katakan. Harganya berubah. Maksud saya tuan-tuan macam Allah, macam tadilah saya kata 200 dirham kat Malaysia baru 13,000 plus. Jadi kalau orang ada 600 dirham, dia dah kena keluarkan zakat, sebab nisab yang ditentukan oleh Nabi SAW ialah 200 dirham bersamaan dengan 600 lebih kurang dalam 600 gram. So zakat perak dia tak sama dengan zakat emas. So zakat emas 85 gram tapi nilaiannya dah mencecah 23,000. Nilaiannya dah sampai cecah 23,000. Jadi kan, dan kat Malaysia dia zakat pendapatan baik, zakat simpanan itu semuanya base kepada emas. Dia base kepada emas, dia tak base kepada perak katakan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu beza dikatakan. Dan
Untuk itu nama Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ialah syarat yang kedua, syarat haul, cukup nisab dan cukup haul. Haul ini tuan-tuan disyaratkan dalam kewajipan membayar zakat itu pada harta yang berharga adalah adanya pencapaian haul, iaitu cukup setahun. Iaitu harta tersebut masih berada di tangan si pemiliknya setahun. Tahunnya ikut tahun Hijri, bukan tahun Masihi. Kena ikut tahun Hijri. Kenapa nak ikut tahun Hijri? Sebab tahun Hijri berbeza dengan tahun Masihi. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, setahun 6,000 rakaat. Setahun ada 6,000 rakaat. 6,000 rakaat kalau kita bahagikan dengan satu hari kita sembahyang berapa? Berapa kali? 17 rakaat. Bagi dengan 17. Maknanya kita akan dapat 352.9 macam tu lah. 353 hari lah. 353 hari. Tahun Masihi setahun ada 365. 365. So beza kat itu 12 atau 13 hari. Ada beza situ macam Allah. Jadi dah beza banyak juga, 12 hari ke 13 hari pun banyak lah. Sebab tu umur kita kalau cukup dia 30 tahun, dia kena tambah setahun. Dia kena tambah setahun. Sebab tu kanak-kanak perempuan dia balik, kalau kita belajar 9 tahun kan, dia bukan 9 tahun Masihi, 9 tahun Hijri. 9 tahun Hijri, tuan-tuan darabkan, dia katakan, dia tak sampai pun 9 tahun Masihi. Memang dia tak akan sampai 9 tahun Masihi. Dia lebih kurang dalam beza dekat kat situ 9 tahun tu. Kita kata darab, kalau 9 kali dengan 12, 9 kali 12 berapa? 12 kali 9 berapa? 108. 108 tu dah 3 bulan kan? 3 bulan lebih. So maknanya 8, 9, 10, 9. Maknanya lebih kurang dalam kanak-kanak tadi umurnya 8 tahun 9 bulan. Ataupun 8 tahun 8 bulan plus macam tu. 8 tahun 9 bulan lah dia katakan. 8 tahun 9 bulan nak genap kan, senang ya. 8 tahun 9 bulan. 8 tahun 9 bulan dia dah boleh period. Kalau kita ada anak perempuan, misalnya kata nah, anak perempuan umur 8 tahun 9 bulan dah keluar darah. Oh, kata ni bukan period ni, dah salah yang tengah. Sebab kita kata 9 tahun, kita ingat 9 tahun, memanglah betul 9 tahun, tapi bukan 9 tahun Hijri. Bukan 9 tahun Masihi. Dia dah 9 tahun Hijri. So 9 tahun Hijri, kalau 9 tahun Hijri kita nak kira ikut Masihi punya kiraan ialah 8.9. Kurang 3 bulan lebih. Sebab kita ada 108 hari katakan. Ada lebih kurang dalam kalau nak ikut actual betul-betul, dia katakan 8 tahun 8 bulan 12 hari macam tu. 12 hari. Kalau 108 kan, 108 tolak 90 tinggal lagi 18. So maknanya kita kata 8 tahun 8 bulan 12 hari ya tak. Kita kata ikut kiraannya itulah ya tak. Contoh kata. Jadi macam Allah Subhanahu wa setahun. Jadi setahun itu jumlahnya tadi kena ikut tahun Hijri, bukan tahun Masihi. Jangan silap. Yang kita tengoklah start bila. Kita start macam Allah nak kira senang apa ni, ikut awal tahun kata. Ada setengah orang dia nak ikut setiap kali bulan Ramadan. So dia konsisten lah. Setiap bulan Ramadan. Ada yang kata nak siap sekali bulan, senang saat bulan 1, bulan awal Muharram. Awal Muharram. Startnya 1 Muharram sampai Muharram tahun depan. So dia nak keluarkan zakat setiap kali bulan Muharram. Itu pula. Tapi kiraannya mesti setahun. Bila kita start mengatakan duit masuk
kita start buka account bila? Katalah bulan Safar, katakan. So start bulan Safar sampai bulan Safar tahun depan, makna berapa jumlah duit yang ada dalam akaun. Dalam akaun ada berapa? Macam saya sebutkan sebelum ni, untuk zakat simpanan ni, zakat simpanan base pada emas, katakan. Maka kena lihat dalam setahun tu mana yang paling rendah jumlah dia. Start bulan, katalah bulan Safar ataupun kami bulan Muharram, 1 Muharram sampailah sampai akhir Zulhijjah. Akhir Zulhijjah, nilaian paling rendah ialah 20,000 contohnya. Maka dia ada satu akaun tu je, katakan. Dia ada satu akaun saja, dia tak ada akaun lain, satu akaun je. So nilaian paling rendah dalam tempoh 1 Muharram sampailah 30 Zulhijjah ataupun 29 Zulhijjah, dia nilaian yang paling rendah ialah 20,000, maka dia belum ataupun dia tak perlu bayar zakat untuk zakat simpanan. Zakat simpanan. Dia tak perlu bayar zakat simpanan. Wallahu a'lam. Itu untuk zakat simpanan. Boleh kena ke gabung-gabung, Ustaz? Saya duit simpanan ada banyak ni. Ada. Tapi perniagaan ada banyak ni. Boleh tak dia kena gabungkan semuanya? Balik pada khilaf yang saya sebutkan tadi. Tapi apa yang diamalkan dekat Malaysia, seingat saya lah, diasingkan. Kalau emas, perak, katakan kalau simpanan, simpanan, katakan. Kemudiannya kalau perniagaan, dia tak gabung-gabung. Tapi kalau akaun ada 5 akaun, boleh digabung. Sebab nilai yang sama, katakan. Nilai yang sama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin setengah tempat digabung, setengah tempat ada khilaf di situ. Wallahu a'lam. Baik. Jadi apa yang disebut ialah kiraannya situ ialah kiraannya bulan qamariyah, bukannya syamsiyah ataupun bukannya masihi. Yang disebut dalam riwayat hadis Ali bin Abi Talib, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah pada harta zakat hingga mencapai setahun. Setahun. Zaman Nabi dia tak ikut yang syamsiyah, yang diikut ialah qamariyah ataupun tahun hijri. Wallahu a'lam. Ukuran zakat barang berharga. Apabila barang berharga telah mencapai nisab atau melebihi nisab dan telah mencapai satu nisab qamariyah, maka wajib diambil 1/40. Rubu' usyur dia panggil. Dia panggil rubu' usyur. Rubu' usyur ni ialah 2.5%. Dia ambil rubu' usyur 1/40. Mana ada 1/10 kan? 1/40. Maknanya kita kata kalau tuan-tuan 1/4 daripada 10 bersamaan dengan 2.5. 1/4 daripada 10, which is maksudnya 2.5%. Katakan. Duk main kira matematik pagi-pagi ni. 2.5% tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Di Arab dia sebut rubu' usyur. Dipanggil rubu' usyur. Rubu' usyur maknanya 1/4 daripada 10, katakan. Daripada 10 rubu' usyur. Kalau orang belajar bahasa Arab, bila nombor-nombor ni antara benda yang penting dalam mempelajari bahasa Arab, katakan. Mana-mana bahasa pun sama. Benda yang pertama antara yang diajar ialah nombor. Saya ingat lagi pertama sekali sampai ke Pakistan, dalam flight, turun je flight Pakistan daripada dekat airport Karachi, daripada airport sampai ke universiti, orang yang sambut dekat orang yang sambut kami ni, dia kata kau kena hafal nombor Urdu, bahasa Urdu, start daripada airport, makna sebelum sampai universiti korang dah hafal nombor. Awal-awal sampai nombor dulu tuan. So kita ni hafal lah, katakan.
Daripada start airport sampai ke universiti tu ada lebih kurang dalam tak sampai sejam. Duk hafal lah. Dalam kereta tu duk hafal nombor. Tapi dia suruh hafal ikut lagu dia lah. Dia ada lagu senang cepat hafal kan. Kita pun hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada. Waktu nombor asas dia kata kau kena hafal. Sampai universiti kita dah kena hafal lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katakan. Dah senang katakan. So lepas tu kaedah je dia bagi. Untuk 10, untuk 11 macam mana, untuk 12 macam mana, kalau 10 macam mana, 100 macam mana. Nak sebut 100 macam mana, nak sebut 10 macam mana. Ada kaedah dia kan. Lepas tu senang lah. Senang. Nombor Arab pun sama juga lah. Antara nombor kita kena tahu lah nombor-nombor Arab macam mana. Jangan apa ni kita kata kalau belajar tak tahu nombor ni masalah lah. Yang kan belajar bahasa Arab tapi tak boleh nak sebut nombor. Masalah. Baik. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata 1/40 itu 2.5%. 2.5% lah yang wajib dikeluarkan daripada emas ataupun zakat simpanan. Zakat simpanan. Kalau kita hari ni kiraan nisab, kita kata kalau seorang itu ada lebih kurang dalam 23,000, maknanya lebih kurang dia kena keluarkan lebih kurang dalam jumlah 570 lebih, 560 macam tu. Dak zakatnya. Zakatnya lebih kurang dalam 500, tak sampai 600 lah katakan. Kalau 23,000 lah, 23,000 plus katakan. Jadi tuan-tuan macam Allah itu ingat 2.5%. 2.5% mesti dikeluarkan untuk zakat emas dan juga zakat perak, dan begitu juga zakat apa ni yang dipanggil zakat simpanan. So zakat simpanan kita ialah base kepada zakat emas, bukan perak. Nanti orang pergi zakat emas, zakat pendapatan dia pergi kepada apa ni nilai perak tadi, beratlah juga kan. Sebab zakat perak tadi 600 dirham tak sampai 20,000 lebih. Tak sampai 23,000. Dia hanya dalam 13,000 lebih je ikut nilai harga sekarang. Sebab tu kita antara kenapa kena pakai, dia orang pakai emas katakan sebagai sandaran. Tidak menggunakan perak katakan. Wallahu a'lam. Kalau yang antaranya ialah fatwa yang dia telah tentukan, so kita follow lah. Follow apa yang dah difatwakan di Malaysia, iaitu mengikut kadar emas semasa katakan. Semasa. So kadar emas semasa tu ditetapkan lah. Satu ketetapan, bukannya kita kena ikut perubahan harga semasa, tidak. Maksudnya dalam setahun tu mungkin awal tahun dengan tengah tahun dan hujung tahun harganya tak sama. Sebab itu apa yang ditetapkan hari ini ialah kadarnya dalam tempoh setahun. Maknanya harga emas untuk 20 dinar itu tidak kurang daripada 23,000 plus. Walaupun harganya turun naik sampai mencecah 27,000 tadi dia katakan, tapi dia tak ikut yang tu, yang semasa. Mungkin tahun depan akan berubah lagi. Saya ingat lagi masa dulu zakat kita emas dengan nilaian dulu kita kata 8,000, ada lepas tu naik jadi 13,000, 16,000, 17,000, ni naik. Sebab dia base kepada emas. Dia base kepada emas. Kalau tahun depan dia akan buat kiraan semula. Penetapan nisab tahun depan dia buat kiraan semula berdasarkan harga semasa emas dan unjuran untuk setahun. Dia dilihat daripada dalam setahun ni kebarangkalian macam mana. So dia akan ambil satu nilai yang serata untuk tempoh setahun. So dia akan bertukar setiap tahun. Dia akan bertukar setiap tahun.
Wallahu a'lam. Jadi itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dengan zakat emas dengan perak. Lepas ini kita akan lihat pula zakat al-an'am ataupun haiwan ternak. Bagaimanakah zakat haiwan yang diternak? Haiwan diternak ni fokusnya kepada al-an'am. Al-an'am ialah binatang yang mempunyai 4 kaki saja. Binatang yang 2 kaki dia tidak termasuk zakat ternakan, tapi dia boleh masuk kepada zakat perniagaan jika dibuat untuk tujuan perniagaan, menyatakan. So zakat ternakan ini hanya dikhususkan pada binatang yang yang mempunyai 4 kaki, iaitu unta, lembu dan juga kambing. Adakah kuda termasuk? Katakan nanti kita akan lihatlah. Orang bela kuda banyak Adakah kuda boleh dimasukkan kepada zakat al-an'am ataupun tidak? Nanti kita akan lihat. Macam unta dengan pelbagai jenis unta lah. Pelbagai jenis unta. Walaupun unta itu mahal sekalipun, dia tetap ikut kiraan bilang jumlah unta, kecuali digunakan untuk jual. So jual dia dah ada kiraan sebagai perniagaan, ada. Tapi yang ini dia khas untuk orang yang membela sahaja. Membela, dia tak fokus untuk jualan, dia bela. Ada. Dia bela. So kita ada unta, lembu, semua jenis lembu. Macam-macam lembu. Baru ni saya jumpa ada satu jenis lembu ni. Dalam ni lembu dia jenis lembu katik. Lembu tu kecil-kecil semua. Comel je kan. Besar dia besar kambing ni katakan. Dia lembu tapi dia, yang dewasanya lembu tu besar kambing. Kalau besar tu macam mana ustaz korbannya tu? Katakan. Ya, seekor lembu. Bagi tu jauh jugalah. Walaupun jenisnya tu jenis katik tu jenis dan namanya pun lembu. Tapi memang kecil tu dah mati Allah. Anak kecil je katakan. Yang besar pun macam itulah besarnya. Wallahu a'lam. First time saya tengok jenis lembu tu. Memang lembu tu kecil katakan. Jenis dia. Kalau begitu juga kambing. Kambing. Kambing semua jenis kambing. Semua jenis kambing tak kira lah. Kambing pun paling saya teruja lah tengok ada seekor kambing, ada jenis kambing ni dia tak boleh terperanjat. Tuan-tuan pernah tengok kambing kalau serah je tombang terus. Apa jenis kambing saya tak pasti. Dia tak boleh orang serah dia terperanjat sikit je semua boleh tombang, mati. Mati dia pingsan. Nak bawa korban. Serah dia pingsan ni. Dia jenis macam tu dia lompat dia terperanjat je tu tombang. Tapi second lah, berapa second lepas tu dia dia bangun balik lah. Jenis macam tu. Wallahu a'lam. Tapi yang bestnya bila tengok tu ramai-ramai tu orang main kan dengan kambing-kambing ni yang banyak-banyak tu, dia sogah je semua tombang. Wallahu a'lam. Itu semua jenis kambing. Kalau yang berkaki dua macam ayam ke, itik ke, ataupun angsa ke, ataupun burung unta yang besar tu kan orang bela, dia tak kena bayar zakat ternakan. Dia kena zakat kalau tujuan perniagaan, dia akan gunakan zakat perniagaan. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan ambil lebih lanjut macam mana dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat untuk ternakan ini bukanlah kita memiliki 40 ekor kambing terus kena keluarkan zakat. Tak semestinya. Dia ada syarat-syarat lain. Dia ada syarat-syarat yang mana dan begitu juga kambing, unta, lembu semua dia ada syarat-syarat ni yang kita akan ambil lah. Bukanlah
automatik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata kena yang dipanggil ada je 40 ekor kena keluar, adanya 20 berapa ekor lembu kena keluar seekor, tidak. Dia ada syarat-syarat dia. Dan dia tidak tertakluk kepada 2.5%. Dia adalah nisab yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia gunakan untuk jual, barulah dia akan base kepada 2.5%. Wallahu a'lam. So dia akan balik kepada bisnes punya perspektif. Jadi itu saja dengan Allah pada pagi ini yang dapat saya kongsikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan tanya kalau ada? Ya. Ya, mana? Macam mana? Dia, kita kata masa dapat tu tak kena lagi lah. Kalau gratuity ke pampasan ke, dia masa dapat tu tak. Sebab dia bukannya duit macam duit KBSP. Duit KBSP tu kita dah simpan lama dalam akaun, mengatakan. Bahkan itu pun setengahnya mengatakan bahawa duit zakat simpanan tu keluar terus kena keluarkan zakat terus, katakan. Tapi ada juga yang mengatakan sebelum tu tak kira, sebab bukannya kita memiliki duit tersebut, dia kena simpan dulu setahun, mengatakan. Dia kalau tunggu setahun memang habis dahululah duit simpanan tu, duit KBSP. Tapi untuk itu memang ada perbezaan. Tapi untuk duit pampasan, duit yang berbentuk hibah dan sebagainya yang kita terima satu-satu masa tu, kita simpan lah. Kalau kata kita masukkan dalam akaun, kan, katalah bulan 1 itu, bulan 1 Muharram itu, kita masuk terima duit gratuity. Dapat duit gratuity kerajaan bagi lepas masa pencen, dapat duit gratuity 1 juta contohnya, kan. 1 juta dapat gratuity. Banyak ustaz ni kata, yang itu standard lah biasa. Yang tekan gratuity kalau grade memang ada, dapat sampai 1 juta lebih pun ada. Dapat 1 juta, simpan dalam bank, masuk dalam akaun, simpan dalam bank 1 juta. So, adakah terus kena keluarkan zakat? Tak. Tidak. So, dia kena stay sampailah 30 Zulhijjah ataupun 29 Zulhijjah. Cukup setahun. Berapa baki? Tinggal 20,000. Setahun tu, dalam setahun tu, nilaian paling rendah 20,000. Daripada 1 juta tinggal 20,000. Tak bayar zakat. Tak perlulah bayar zakat. Tak perlu bayar zakat. Tapi kalau nak tertawuk, maknanya dengan rela hati, itu pulang. Tapi kalau ikutkan, tak perlulah. Sebab kita dapat duit tu mendatang. Masa kita bukan duit kita pun. Itu adalah pemberian yang diberi ataupun dalam bentuk hibah yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kaki tangan kerajaan yang telah tamat bekerja, berkhidmat, katakan. Dia bagi gratuity ataupun duit pampasan. Contohnya kita kata seorang tu dilanggar ke apa semua, dia dapat duit insurans, duit pampasan. Semua duit-duit tu Allah yang suddenly tiba-tiba dapat. So benda tu bila tiba-tiba dapat, dia kena simpan lah setahun. Kalau dalam setahun tu dia gunakan apa semua, tengoklah nilaian paling rendah dalam tempoh setahun. Kalau nilaian paling rendah, ada lagi kekal, tak buat apa, dia 1 juta kan. Bahkan bertambah pula. Ini bank bagi apa? Kata bawa masuk dekat dalam tabung haji 1 juta. Tabung haji bagi berapa persen? 4%? 5%? Kata bagi 5%, katakan. Daripada apa? Daripada 1 juta tadi, nanti Allah Subhanahu wa taala dah ada 50,000, katakan. Dah ada 50,000, katakan. So kiralah 1.150,000 lah. Maknanya 1.150,000 tu untuk dalam setahun, katakan. Maknanya nilaian, tengok nilaian yang paling rendah. Kalaulah kata ada kenaikan ada naik kenaikan 50,000 tadi kan, sebab dapat bonus kan.
So Ustaz, nak kena zakat 1,50,000 ke 1 juta je? Saya kata tengok jumlah yang paling minimum yang ada. Start 1 Muharram sampai 30 Zulhijjah atau 31 Zulhijjah, kenaikan 50,000 tu masa hujung tahun kan. Jadi nilaian yang paling rendah dalam setahun. Kalau nilaian yang paling rendah dalam setahun, tengok penyata paling rendah berapa. Kalau penyata tu menyatakan nilai yang paling rendah 1 juta, so kenalah 2.5% daripada 1 juta. Dah. Kenalah keluar 2.5%, maknanya 25,000 lah. 25,000 daripada jumlah 1 juta tadi. Dah. Wallahu a'lam. Yaman. Kalau zakat pendapatan yang ada, dia kenalah keluarkan zakat pendapatan. Tak kira profession apa. Kalau dia sebagai influencer, influencer pun gaji masya-Allah kan, katakan. Ataupun dia content creator, ikut apa profession dia sekalipun yang menghasilkan duit. Kalau yang kita kat Selangor ni ada zakat pendapatan. Ada khilaf ulama yang katakan ada yang kena zakat pendapatan kena bayar, ada kata tak kena bayar. Itu pulang katakan. Tapi apa yang disebut dalam dalam zakat Selangor, adanya zakat pendapatan katakan. So zakat pendapatan kalau ikut fatwa Negeri Selangor wajib keluarlah katakan. Wajib keluarkan zakat pendapatan. Apa pun sumber katakan. Kerjaan apa yang kita buat yang halal lah. Yang halal lah katakan. Maknanya kalau dia buat TikTok ke Ustaz katakan. So dia dapat hasil daripada TikTok. So itu pekerjaan dia. Dia sebagai content creator. Lagipun sekarang ni pun pengkhususan dekat universiti pun dah macam-macam. Even content creator tu pun dah dijadikan satu subjek dekat universiti katakan. Bidang kerja dah memang ada, memang pengkhususannya content creator katakan. Jadi benda tu dah dianggap sebagai satu profession pekerjaan. Kalau kata orang tu macam dia buat, saya tak ada kerja tetap Ustaz, dia katakan. Kerja saya ialah jual ataupun buat trading katakan. Itulah pekerjaannya. So zakat pendapatan dia base kepada dapat hasil yang dia dapat, ialah gaji yang dia dapat daripada trading tadi. Kalau dia ambil gaji. Tapi kalau dia tak ambil, dia tak ada gaji yang ni, dia boleh bayar zakat base kepada perniagaan yang dia buat. Kalau dia buat trading lah, trading adalah bentuk perniagaan. So dia kena zakat perniagaan. Hatta kalau jual pisang goreng pun sekalipun, itu adalah perniagaan. Pisang goreng pun tuan-tuan mati Allah, satu hari 507 contohlah katakan. Kalaulah satu kita kata dia punya kiraan dia, maknanya apa yang saya dimaklumkan untuk kedai dia punya kedai jual goreng pisang apa semua ni yang tepi-tepi jalan ni, kalau dia nak selamat katakan, maknanya dia nak bisnes tu bagus katakan, yang jenis yang permanent lah ni, nak jenis permanent, bukan yang jenis sekejap katakan. Dia kena dapatkan paling tidak pun jualan dia kena capai dalam RM1,000 satu hari katakan. Itu minimum katakan. Kalau tak dapat capai 1,000 tu, maknanya masalah jugalah untuk dia nak cover apa semua katakan. Katalah kata 1,000 kata. Sebulan dah sampai, kalau hari-hari dia berniaga, maknanya dah mencecah 30,000. Soalah kos apa semua bla 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 bla, so berapa baki. Itu dia panggil zakat perniagaan. Itu zakat perniagaan. Tapi kalaulah dia sebagai owner syarikat, dia ada terima gaji pula.
Zakat perniagaan lain. Untuk perniagaan. Tapi dia sebagai CEO syarikat, dia ada gaji yang dia dapat, walaupun syarikat tu dia punya. So zakat perniagaan lain, zakat gaji dia lain, katakan. Tu kena faham lah, katakan. Allahu a'lam. Sama. Dia zakat emas yang dibuat secara online ini kena, ialah kita kata apa ni, macam banyak bank-bank sekarang dia buat zakat dia buat berpelian emas yang disimpan secara online, katakan. Wallahu a'lam. Apa ni, fatwa-fatwa kena lihat baliklah, katakan. Sebab emas ni dia syarat dia ialah, dia kata kita beli emas, Nabi SAW sebut, dia kata hak bihak, mithil bimithil. Makna emas ni dia kena beli secara direct terus. Tapi nak kena semak balik boleh ke apa ni. Tapi kalau dah dibenarkan oleh apa ni, dah dijual, dia buat jadikan produk dekat mana-mana bank, mungkin dah ada fatwa-fatwa yang terkini berkaitan dengan pembelian emas di bank secara online, ataupun kita buat simpanan emas dengan nilaian. Ada dengan nilaian. Itu nak kena tengok, rujuk balik kepada inilah. Asal emas tak boleh kita beli kecuali direct terus. Which is maksudnya kita nak beli emas, kita bawa duit, even pakai kad kredit pun tak boleh. Walaupun setengahnya kata boleh, boleh lewat dalam tempoh masa 3 hari. Dalam masa 3 ada pandangan-pandangan yang macam tu, katakan. Kita kena beli emas naqdan ni maknanya kita kata kita bagi duit, kita dapat terus emas, dia tak boleh lewat. Kita bagi duit, emas dapat bila? 3 hari lagi baru dapat. Dia tak boleh. Dia kena direct terus, katakan. Itu hukum asal. Kalau lewat aja, di situ ada gharar. Ada kita kata ada disebut istilahnya gharar lah. Ada sedikit apa ni, keculasan itu. Bukan nak kata penipuan, tidak, menyatakan dia ada culas, katakan. Sebab harga emas ni akan emas ni tak sama setiap hari, dia tak sama. Katalah tuan-tuan beli harga ni dengan 1 gram bersamaan dengan 1,300. Beli berapa? 10 gram. Atau 10 gram beli. 10 gram bersamaan dengan 13,000 lebih. Ada mungkin lebih daripada 13,000, 600 plus macam tu lah, 13,000. Okey, hari ni punya harga. Emas tak dapat hari ni. Emas dapat seminggu ni. Tapi dalam tempoh seminggu tu, harga emas tiba-tiba turun. Apa perasaan orang yang membeli? Kata rugi. Itu daripada sudut orang yang membeli. Tapi kalau tiba-tiba dalam tempoh seminggu harga emas naik mencanak daripada 1,300 jadi 1,700, siapa yang rugi? Penjual pula. Sebab itu apa ni, Islam dalam bab jualan emas ni, dia mesti masa tu juga untuk emas dengan perak. Dia tak boleh lewat. Hak bihaknya tu. Yadan biyadin, kata. Serah duit dapat emas. Masa tu juga, kata. Dia tak boleh, dan dia tak boleh, sebab itu emas ni dia tak boleh baik bitaqsid. Dia tak boleh, emas dia tak boleh beli, dia tak boleh beli ansuran. Mana-mana barang emas, barang kemas yang dibeli secara ansuran tak haram punya. Kadang-kadang orang perempuan dia baik beli emas tapi buat ansuran. Orang tu dulu
Dulu mungkin sekarang kat kampung-kampung masih lagi ada orang yang membeli emas secara ansuran. Emas tak boleh beli secara ansuran. Kesnya tadi. Walaupun kita kata apa ni kedai Cina tadi, oh boleh. Tapi harga yang dijual tak sama dengan harga semasa. Sebab dia ambil kira berapa tempoh kita bayar. Masa tu dia naikkan harga berapa yang dia nak. Sebab tu emas tak boleh, perak pun sama. Kena yadan biyadin. Kena qabd, kena masa tu juga. Barulah. Sebab tu dia tak boleh trade in. Emas baru tak boleh trade terus dengan emas lama tak boleh trade dengan emas baru. Dia kena jual dulu barang barang kemas yang lama, hak duit yang ada tu baru dia beli yang baru. Dia tak boleh trade masa tu juga. Oh, saya ada emas timbang berapa anggaran harga, and then nak dapatkan beli terus beli emas baru. Tu dulu dia panggil aqdani fi aqd. Dua akad dalam satu akad. Dua akad kita nak jual, kita nak beli. Kita nak jual barang lama, kita nak beli barang baru. Tu dua akad dalam satu majlis. Dia tak boleh. Dia kena buat dua majlis yang berbeza. Jual dulu dan baru buat akad yang kedua beli. Itu yang sepatutnya berlaku. Wallahu a'lam. Okey. Itu dalam bab ni lah, jual beli emas. Nanti kita kata wallahu a'lam. Yang sama jugalah kita kata kalau dah dibenar ada fatwa-fatwa mungkin yang baru, yang latest, macam contohnya bank tadi dia jual emas, dia bukan dia jual physically emas, tetapi dia buat bentuk simpanan emas katakan. Tapi kalau orang tu nak dalam tempoh, katalah duit simpanan emas dia tu dah ada, dia dah beli dalam, kita kata masa tu dia dah beli dalam 300 gram contohnya. So dia nak pergi bank, dia nak dapatkan physically emas, ya, kalau boleh mungkin dah ada fatwa-fatwa yang terkini lah. Wallahu a'lam. Tapi bayaran zakat tetap sama. Dia akan base kepada zakat simpanan. Dia akan zakat simpanan. Wallahu a'lam. Okey? Ya. Saya faham. Dia yang haramnya macam Allah ialah perbuatan itu. Dan perbuatan itu dia ada unsur gharar, dia ada gharar dan macam-macam lagi. Dia ada riba dan sebagainya. Baik riba nasiah katakan, ataupun mungkin ada riba yang apa. Tapi adakah emas tadi akan jadi haram dengan sebab perbuatannya tadi? So itu kita kata kembali, kalau dalam kaedah asalnya kita kata kita dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam dalam surah Al-Baqarah tu, bagi kamu tu yang asal ni, nilaian yang asal ni katakan. Kalau bab riba ni kita ada yang macam kita kata kita beli, kita bagi pinjam kat orang, katalah 30,000, maknanya kita kata kita akan dapat balik 30,000 lah. Tambahan lebih tu dianggap sebagai riba. So yang haram tu yang riba tu, yang duit asal tu kita punya lah, katakan. Begitulah katakan. Jadi macam Allah Subhanahu wa taala cuma emas kita tahu, ustaz saya dah bayar tak ikut nilai harga katakan. Tak ikut nilai harga. Jadi macam mana emas ni? So emas tu dah jadi milik kita dah, katakan. Tapi kita duit kita macam mana, adakah emas ni saya kena jual ke, macam mana ke, katakan.
walakum ru'usu amwalikum lah, katakan. Maknanya modal memang dah jadi modal kita, dah jadi bahan kita emas tu, maka kita bertaubat jelah kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan. Orang yang menjual, dia kena tahu baliklah, katakan, iaitu dia hanya dapatkan modal emas yang asal, harga emas yang asal saja. Macam saya jual, tapi jual dengan harga taksid, jual secara ansuran. Katalah harga barang kemas tu kalau tak ikut ansuran 12,000, tapi dengan sebab ansuran sampai bercecah sampai 18,000. So saya hanya boleh terima duit yang asal saja, jumlah harga yang asal. Atas 13,000, hak lebih tu dianggap sebagai riba. Dianggap sebagai riba. So riba tu dia kena dia kena keluarkanlah, sebab itu bukan milik dia, katakan. Dan dia hanya ada yang asal, harga asal saja. Sebab itu. Tapi kita yang membeli, dia dah, emas tu memang dia punya lah, sebab dia dah beli pun memang harga yang lebih daripada jumlah harga yang asal. Tetapi kita kata dia tidak kembali kepada pengharaman kepada emas tu, katakan. Tetapi perbuatannya tadi dah dianggap sebagai haram. Wallahu a'lam. Dan dia tak boleh jual, untuk dia jual balik emas tu, itu terpulang pada dia, katakan. Dia harus untuk dia nak jual, sebab dia dah jadi milik dia, katakan. Ada juga mungkin kita kata, saya tak pasti kalau ada fatwa-fatwa yang lain di sana, wallahu a'lam. Nak kena check baliklah, katakan. Itu yang dia tak sama, jualan emas dengan jualan kita jual beli kereta dengan rumah, kita beli rumah dengan harga bayaran ansuran, kereta dengan bayaran ansuran, motor tanah dengan bayaran ansuran, itu lain. Dia bukan emas dengan perak. Yang maksud kat sini ialah emas dengan perak. Termasuk juga emas dengan perak ialah kita kata dia panggil pertukaran wang asing. Pertukaran wang asing. Itu terus masuk juga dengan pembelian emas dengan perak. Sebab yang terkini yang masyhur sekarang dekat dalam TikTok, orang menjual duit lama. Kan yang sekarang tengah dalam TikTok, ada tangan Gubernur Aisyah siapa? Aisyah Permaisuri yang dulu yang tantangan duit kertas. Siapa Aisyah tu? Permaisuri kan? Dia jual, saya tengok dia saja, kita buka TikTok tu, keluar benda tu, dia keluar sampai harga, kalau ada siapa ada jual kat dia sampai dia beli sampai 3,000 dan sebagainya. Apa hukumnya, Ustaz? Dia macam ni, kalau duit itu tidak diguna pakai dah, nilaiannya sekarang tak pakai dah, maka harus kita jual dengan apa nilaian sekalipun. Koin, contohnya koin, saya tak pernah tengok lagi koin RM100. Kemarin baru saya tengok koin RM100. Tuan-tuan sempat tak? Tak sempat sebab saya first time saya tengok koin RM100. Dia beli saja sebab Jen tak sempat dia ada koin tu RM100 dia tulis. Saya tak tahu mungkin duit Malaysia ke di mana, wallah. Tapi koin tu tengok lambang-lambang tu macam kat Malaysia lah, tapi dia jual koin RM100. Kalau memang duit tu memang tak guna dah kan. Bila tak guna dan dia boleh jual, berapa jumlah pun dia nak jual sebulan. Tapi kalau duit RM1 kertas yang diguna hari ini, cuma tangan-tangan tu tangan Aisyah ke Permaisuri ke Permaisuri Aisyah. Lepas tu dia beli dengan harga RM2,000, sedang duit RM1 tu masih lagi boleh diguna hari ini, beli jajan, beli aiskrim, maka riba, haram. Haram. Duit 10 sen. Kenapa dia nak beli mahal? Kalau siapa yang ada duit 10 sen,
tahun 1978. Dia akan beli harga 1,000 contohnya. Haram, riba. Dia base kepada duit tu guna lagi tak atau tidak. Kalau duit tu dah tak guna, tak apa. Walaupun jumlahnya 1 sen. Kereta. Itu kereta antik. Itu antik. Boleh. Itu kita boleh jual, tak ada masalah. Ni yang tak bolehnya ialah trade. Kereta baru nak trade kereta lama, dia kena berlaku jualan dulu, barulah buat beli baru. Dia tak boleh trade. Dia boleh jual. Macam kereta lama kita jual, kereta lama kita jual dengan harga motor Honda sekarang, Honda 70 kan. Honda 70 yang lama dia buat dengan 70 Honda RZ murah. RZ sampai 70,000, 80,000. Dia harus itu jualan. Dia jual harga apa? Dia jual barang, dia katakan. Barang tak apa. Tapi ni duit dengan duit. Dia bila duit dengan duit, dia sama juga emas dengan emas. Kita beli emas dengan emas. Bila beli emas dengan emas, makanya tuan-tuan mati Allah, syaratnya yadan biyadin. Itu dia syarat. Sebab tu dan mithil bermithil, jumlah yang sama. Kalau kata apa ni, dia bagi RM1, kita pulangkan balik, kita bagi dia RM1. Kalau kita bagi RM1, dia lebih RM1.50, setengah tu dah dianggap sebagai riba. Dia kalau niat sedekah ke, redha ke, kalau pada benda yang haram, dia tak kira. Katakan. Dia kalau macam contoh, saya pinjam Basri, katakan RM50. Tak syarat pun nak kena pulangkan balik, ustaz kena pulang kat saya RM100 contoh. Ada. Itu riba. Tapi kalau saya pinjam RM50, kemudian saya rela hati beri RM100, itu dia tak panggil riba. Itu dia panggil istilahnya, dia panggil hibah. Dia panggil qardul hasan. Dengan rela hati. Dia tak jadi riba. Hanya jadi riba ni dia tetap. Jadi ingat, jualan yang begitu pada kita kata duit ni, layan duit tadi, kalau masih lagi diguna pakai, kita jual lebih, dianggap riba dan hukumnya haram. Ini kadang-kadang saya tengok masalahnya dekat TikTok tu, semuanya orang Melayu. Orang Melayu dia jual dekat peraih yang orang kafir, orang Cina dan sebagainya. Ada majority. Tuan-tuan buka lah TikTok ni yang jual duit asing tu kan, semua orang Melayu. Saya tak ada masalah kalau duit tu memang duit lama, tak guna. Dah tak guna dah. Contohnya koin RM1. Ingat dulu kita ada koin RM1 emas kan? Guna tak sekarang? Tak guna dah. Kalau orang ada, dia nak jual, okey. Tak ada masalah. Kita ada pernah duit RM2 kan? Lama tu. Duit RM2 tu boleh pakai lagi tak? Boleh pakai? Tak boleh pakai kan? Duit RM2 tu yang sekeping, tak boleh pakai kan? Kalau ada, boleh pakai tak? So kalau tak boleh pakai dah, maka tak apalah, kita boleh jual. Dia base benda. Tuan-tuan, saya dulu ada satu koin
Saya simpan, saya tak ingat kat mana letak dah sekarang, lupa. Koin RM1. Tapi duit besi, bukan duit yang macam duit emas tu. Lama punya, nyatakan besar. Tak. Kan ada keluarkan dulu kan. Kita kat Malaysia pernah ada 500 kan, satu keping kan. Dulu 1,000 nyatakan. 1,000 satu keping. Kalau masih lagi ada orang simpan duit tu, so sekarang guna tak? Tak guna dah. So bolehlah dia nak jual. Dia nak jual 30,000 ke, itu pula tak ada masalah. Sebab nilaian 1,000 tu dah tak guna dah. Dia dah dianggap sebagai bahan bersejarah. Barang bersejarah. Dan barang bersejarah dia boleh lebihkan harga. Wallahu a'lam. Okey, dah lewat dah ni. Saya nak ada urusan. Okey, jadi setakat tu saja tentang macam Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.